KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda selama 1 jam ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang mata pelajaran sains khususnya buat calon-calon SPM 2022. Sebelum itu, jom kita lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan Cikgu Ahmad Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Selamat datang Cikgu Roslan. Bertemu lagi kita ya Cikgu. Ya, sama. Hari ini satu lagi topik yang akan kita sama-sama bincangkan. Tetapi sebelum itu murid-murid di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Koh Kian Ngi dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor bersama-sama dengan kita hari ini. Baiklah, saya harap murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia. Jadi saya nak tanya Cikgu Roslan, apa tajuk kita hari ini Cikgu? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, so tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan teknologi pemprosesan makanan. Makanan Cikgu? Ya, makanan. Sedikit lapar di situ. Macam sinonim dengan saya ya, makanan ya. Ya, betul-betul. Siapa yang bersama-sama dengan kita hari ini Cikgu? Saya pasti saya tidak berseorangan sebagai murid di sini. Kita ada 4 orang pelajar akan bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, hai. Kita ada... Okey, hai semua. Okey, kita ada yang pertama iaitu Alia Nasuha. Hai Alia. Alia. Lambai sikit. Okey, lambai sikit Alia. Baik. Okey, kita ada Wan Emila. Hai Wan Emila. Wan, apa khabar Wan? Sihat ya? Okey, sihat. Okey, seterusnya kita ada 2 orang jejaka. Okey, jejaka yang pertama iaitu Adam Zikri. Hai Adam Zikri. Adam. Okey, kita ada yang seterusnya iaitu Mio. Okey, Mio, apa khabar Mio? Selamat datang Mio. Okey, alhamdulillah. Terima kasih murid-murid juga dari semua SMK. bertengah bersemangat ni. Bersemangat. Sama macam murid-murid di rumah. Jadi jom Cikgu kita nak mulakan. Silakan Cikgu. Okey, so kita akan mulakan. Yang pertama adalah berkenaan dengan standard pembelajaran kita hari ini. Baik. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah berkomunikasi, cara meningkatkan sumber kualiti dan makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, kita ada berkomunikasi mengenai teknologi pemprosesan makanan. Okey, kita ada seterusnya berkomunikasi iaitu isu berkaitan dengan makanan, kesihatan dan dasar keselamatan makanan negara. Rupanya makanan ini ada dasar keselamatan ya. Nak elakkan daripada kita makan makanan yang tidak ada kualiti. Okey, seterusnya kita ada apakah hasil pembelajaran kita hari ini. Okey, di akhir siaran nanti murid akan mengetahui usaha mempelbagaikan sumber makanan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Mengetahui kaedah pemprosesan makanan. Ini yang paling penting ni. Iaitu kaedah pemprosesan makanan yang menghasilkan produk makanan. Okey, kita akan memperincikan iaitu kaedah yang terbaik dalam pemprosesan makanan. Ada berapa kaedah dalam pemprosesan makanan. So kita akan tengok satu persatulah. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah daripada kandungan bab tingkatan 5. Iaitu kita ada 4 tema, iaitu tema yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Untuk tajuk kita pada hari ini khususnya kita akan mendalami berkenaan dengan tema yang pertama, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup daripada bab yang kedua, iaitu tajuknya nutrisi dan teknologi makanan. Boleh highlight kat situ, murid-murid di rumah pun boleh highlight dekat situ. Berkenaan tajuk dia adalah nutrisi dan teknologi makanan. Okey. Seterusnya kita ada apakah sebenarnya sumber makanan dalam teknologi pengeluaran makanan. Okey, Nisa, nak tanya, adakah makanan di seluruh dunia ini, okey,
semuanya makanan itu hasilnya daripada tumbuhan sahaja. Rasa Nisa? Tidak semestinya cikgu. Tidak semestinya. Betul. Tepat sekali Nisa cakap tu. Sumber-sumber lain. Yes. Okey, kita ada 70% makanan yang dihasilkan daripada tumbuhan. Sebagai pengeluar makanan utama di dunia. Dan kita ada lebihannya adalah makanan daripada sumber-sumber yang berbeza selain daripada tumbuhan. Okey, kita tahu bahawa dalam pengeluaran makanan ini, teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan tujuannya untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan. Okey, kita ada tahu bahawa meningkatkan kualiti makanan, okey, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, boleh kita tanya kita punya murid-murid Google Meet, kok ada yang nak tambah? Ada yang nak tambah berkenaan dengan bagaimana nak menyelesaikan masalah kekurangan bekalan sedunia ni daripada meningkatkan kualiti makanan, kuantiti pengeluaran makanan? Silakan, ada yang nak kongsikan? Ada siapa yang sudi untuk menambah? Ya, kita ada seterusnya. Angkat je tangan. Angkat saja. Okey, Adam, silakan Adam. Okey, cikgu, saya rasa menggunakan pelbagai jenis teknologi moden juga satu faktor, cikgu. Okey, menggunakan teknologi moden salah satu daripada penyelesaian untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Betul tidak? Okey, kita tengok dekat sini. Betul. Ada, iaitu menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Okey, terima kasih kepada Adam ya kerana jaya menjawab dengan baik. Okey, kita ada juga selain daripada itu menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Contoh macam kita gunakan untuk penghasil ternakan. Kita menggunakan baka yang bermutu untuk menghasilkan kualiti pada makanan tersebut. Okey. Alright. Okey, kita tengok dekat sini ada satu bentuk gambar raja di mana cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, ada di antara murid-murid Google Meet kita yang sudi untuk membantu cikgu membacakan apakah cara-cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Silakan, siapa nak cuba? Okey, Wan. Wan angkat tangan dulu. Okey, terima kasih Wan. Silakan Wan. Penggunaan kawasan perairan secara optimum. Okey. Pengurusan tanah yang cekap. Okey, pengurusan tanah yang cekap. Penggunaan teknologi moden. Okey, penggunaan teknologi moden. Okey. Pendidikan bimbingan kepada petani. Okey, kita kena berikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Lagi Wan, ada lagi? Penggunaan baka bermutu. Oh ya, penggunaan baka yang bermutu yang memberikan kita punya hasil daripada kualiti pada makanan yang kita nak selesaikan ataupun kita nak dapatkannya. Baik. Alright. Okey, ada satu lagi Wan yang kita tertinggal, iaitu penyelidikan dan pembangunan. Okey. Jadi ini antaranya lah cikgu macam mana kita nak meningkatkan kualiti makanan. Kualiti. Baiklah, kita akan berehat seketika sebelum kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Jadi murid-murid di rumah, ada yang baru sampai di depan kaca televisyen cikgu. Kami nak anda bersedia jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Roslan bersama-sama dengan kita, murid-murid dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Kita nak sambung perbincangan murid-murid di rumah. Diharapkan semuanya sudah bersedia. Jom Cikgu, kita teruskan. Terima kasih Nisa. Okey, kita sambung ya. Okey, kita teruskan dengan apakah itu teknologi pemprosesan makanan. Baik. Okey, seperti yang kita sedia maklum, bahawa teknologi pemprosesan makanan ini menurut pakar nutrisi iaitu makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan. Okey, kerana makanan ini lebih sihat untuk badan kita. Okey, walau bagaimanapun bukan semua makanan mentah yang boleh dimakan dalam keadaan segar. Okey, ada makanan tertentu. Oleh itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk yang lain dalam bentuk kita panggil dia
teknologi pemprosesan makanan. Contohnya kalau kita beli sayur segar, okey, adakah sayur itu boleh tahan sampai seminggu, 2 minggu? Mungkin tidak kan? Tak boleh, Tak boleh walaupun kita letak dalam peti sejuk kan. So kita akan pastikan makanan tadi akan diproses untuk dia lebih tahan lama dan juga bebas daripada mikroorganisma. Okey, makanan yang diproses tadi akan lebih tahan lama, lebih enak, lebih menarik dan mudah untuk dicernakan. Baik. Okey, kita ada berapa agaknya teknologi pemprosesan makanan ini? Okey, kita nak tanya murid-murid kita di Google Meet ni, siapa yang nak bantu cikgu untuk bagi tahu berapa banyak kita ada teknologi pemprosesan makanan yang murid-murid kita tahu. Ada nak cuba kongsikan? Okey, cikgu Mio angkat tangan. Silakan, Okey, Mio. Okey. Okey, cikgu. Apa ni? Proses pemprosesan makanan. Teknologi pemprosesan makanan. Ya. Ada 8. Ada 8. Okey, kita ada 8 kaedah ataupun teknologi dalam pemprosesan makanan. Okey, boleh sebutkan satu persatu tak Mio? Kita nak boleh. Silakan Mio. Okay, yang pertama kita ada memasak. Okey, makanan yang dimasak. Okey, yang kedua? Kedua kita ada penapaian. Okey, melalui kaedah penapaian. Okey. Okay. Yang ketiga kita ada pemposturan. Pemposturan. Okey, kaedah pemposturan. Lepas tu kita ada pengetinan. Pengetinan, iaitu kaedah yang kelima Okey, kelima. Keempat. Yang kelima? Yang kelima? Kelima, penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan. Okey. Okey, lepas tu yang keenam kita ada pendehidratan. Okey, pendehidratan. Okey. Yang ketujuh kita ada penyinaran. Okey, penyinaran. Okey. Dan yang ke-8 kita ada pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum. So ada 8 ya Mio. Okey, terima kasih Mio. Okey, nanti kita semak satu-satu. Betul ke tidak apa yang Mio cakap ni? Tapi kita rasakan apa yang Mio cakap tadi mungkin ada kita akan buat lebih detail lah. Kita akan tahu lebih lanjut Baik. Okey, kita tengok. Pertama iaitu memasak. Okey, apa sebenarnya yang nak dimasak ni? Okey, kaedah pemprosesan makanan dengan cara memanaskan bahan makanan, okey, iaitu melalui teknik seperti kita celur, goreng, kita panggang, kita pengasapan, kita rebus, tumis, bakar dan kukus. Itu adalah satu kaedah dalam pemprosesan makanan yang kita kenali sebagai memasak. Baik. Okey, biasa kita goreng telur kan? Ya. Kita goreng telur, kita panggang ikan, kita rebus, kita Celur masak sayur. celur sayur, kita bakar. So itu adalah salah satu cara bagaimana makanan itu akan tahan lebih lama dan elakkan daripada tindak balas dengan mikroorganisma. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah memasak seperti kita masak kari ayam, kita buat ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan kuih muih. Baik. Okey, so kita pergi pada kaedah yang kedua yang Mia cakap tadi adalah penapaian. Okey, kita nak tanyalah sikit, siapa di antara murid Google Meet kita yang tahu bagaimanakah proses kaedah penapaian ini? Okey, ada sesiapa di antara 4 orang murid kita ni yang akan membantu cikgu untuk mengetahui apakah itu proses penapaian? Ada nak kongsikan? Okey, ada nak kongsikan? Murid-murid di rumah pun boleh mungkin boleh semak buku teks sama-sama apakah itu kaedah pemprosesan makanan iaitu penapaian. Boleh ke? Ada nak kongsikan? Okey, Adam lagi. Silakan. Alright, silakan Adam. Okey, penapaian ni bagi saya satu kaedah yang kompleks. Sebab dia ringkas, dia melalui tindakan bakteria, yeast dengan mikroorganisma yang berfaedah. Okey. Yang lain. Oh, maksudnya proses penapaian ini adalah tindak balas daripada mikroorganisma. Kita tengok satu-satu, betul tidak? Okey, kita semak ya. Okey, kaedah proses penguraian bahan yang kompleks. Itu bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria ataupun mikroorganisma ataupun yeast yang berfaedah.
Okey, maksudnya penggunaan mikroorganisma yang berfaedah tadi akan menghasilkan satu kaedah dalam pemprosesan makanan, iaitu kita panggil dia kaedah proses penguraian. Baik. Okey, contoh kita nampak kat sini yang paling dekat iaitu penampaian glukosa, iaitu tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Yang roti yang kita beli tu sebenarnya adalah merupakan tindakan daripada yeast, iaitu melalui salah satu daripada cara pemprosesan makanan, di mana penghasilan karbon dioksida, glukosa, etanol dan yeast tadi. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui penampaian ini adalah seperti kicap, kimchi, tempe, yogurt dan tapai. Nisa pernah makan kimchi? Kimchi pernah. Itu kegemaran saya. Okey, kegemaran ya. Okey, kita nak tanya murid Google Meet kita pernah makan kimchi? Kimchi datang daripada mana? Negara mana agaknya? Si tahu ni Anda mesti tahu ni kan. Sesenyum siapa nak cuba? Kod kita boleh tahu sebagai salah satu daripada pengetahuan am kan. Alia nampak macam suka negara tersebut. Okey. Alia boleh bagi tahu daripada mana ya? Kimchi tu? Korea. Korea. Mesti boleh cakap Korea ni, cikgu. Ya, betul. Peminat Korea ni kot. Okey, betul Okey. Kimchi memang datang daripada sana. Dia merupakan makanan asas jugalah di negara Korea. Betul. Okey, so kita ada seterusnya iaitu pendehidratan atau pengeringan. Okey, ini adalah salah satu lagi daripada kaedah dalam pemprosesan makanan, iaitu kaedah air yang disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan. Contohnya kalau bahan makanan tersebut lebih lembab, lebih mudah untuk bakteria lebih cepat rosak, tak tahan lama, dijangkiti oleh mikroorganisma yang menyebabkan makanan itu cepat rosak. Okey, untuk dengan cara itu, dengan cara menjemurkan dia di bawah cahaya matahari dan mengeringkannya dengan nyalakan api atau asap, mengeringkan di dalam ketuhar. Salah satu daripada cara bagaimana nak singkirkan air tadi. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui pendehidratan atau pengeringan ni seperti macam udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan yang kering, cendawan, susu tepung. Kita ingat mungkin makanan tadi mungkin saya saja kot dibiarkan dalam bentuk lebih kering. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk membuatkan makanan itu lebih tahan lebih lama. Okey. Kita teruskan dengan pemposturan. So yang ini kena highlight betul-betul ini. Pemposturan ni, pemposturan ini adalah kaedah di mana kita gunakan untuk bahan cecair. Kebanyakannya bahan cecair itu kita panaskan dia pada suhu di bawah takak cecair untuk membunuh patogen dan kemudian disejukkan dengan lebih cepat. Okey, suhunya adalah cuba ingat betul-betul yang ni, iaitu dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius 30 minit. Okey, manakala 72 darjah Celsius selama 15 saat. Ini terms yang perlu murid-murid kena di rumah ataupun murid-murid di GM ni kena ingat. Bila ditanya berkenaan dengan pemposturan, cuba ingat ada dua suhu dan ada dua masanya. Baik. Okey, iaitu 63 darjah Celsius selama 30 minit dan 72 darjah Celsius selama 15 saat. Dan tambah sikit lagi, disejukkan serta merta. So ini poin utama di dalam kaedah pemprosesan makanan, iaitu pemposturan. Okey, contoh produk makanan yang melalui proses melalui pemposturan ini seperti susu, kebanyakannya cair lah, produk tenusu dan jus buah-buahan. Baik. Okey, so seterusnya kita pergi kepada pengetinan. Okey, kaedah makanan disimpan di dalam tin yang telah disteril dan dipanaskan pada suhu tinggi melebihi 115 darjah Celsius. Okey, kita nak tanya Google Meet, kenapa nak dipanaskan pada suhu 115 darjah Celsius ni? Agaknya kenapa? Agaknya? Okey, Wan. Kenapa agaknya nak dipanaskan pada suhu 115 darjah Celsius? Untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Nak membunuh mikroorganisma dan sporanya sekali.
Okey, kita nak bunuh mikroorganisma dan sporanya sekali, suhunya mesti melebihi 115 darjah Celsius. Okey, di mana dalam proses pengetinan ini, udara dalam tin mengandungi makanan yang disteril tadi dikeluarkan sebelum dipatrikan. Tujuan utama udara tadi dikeluarkan adalah untuk mengelakkan daripada makanan tadi rosak. Dalam udara mungkin ada pelbagai jenis mikroorganisma. Ya. Okey, untuk keluarkan dia supaya makanan yang di dalam tin tadi lebih selamat dan bebas daripada mikroorganisma. Okey, seterusnya kita ada contoh produk makanan yang diproses melalui pengetinan. Kita ada daging dalam tin, kita ada sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos dan susu dalam tin. Okey, seterusnya kita ada penyejuk bekuan. Okey, ini pun boleh highlightkan murid-murid di rumah pun sama. Untuk proses penyejuk, kaedah penyejuk bekuan ini, kaedah ini adalah makanan yang disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Okey, kenapa kita nak simpan dalam 0 darjah Celsius ni? Supaya mikroorganisma tadi tidak aktif. Dia tidak boleh melakukan aktiviti yang boleh merosakkan makanan tersebut. Baik. Okey. So kita ada contohnya seperti daging disejuk beku pada negatif 18 darjah Celsius sehingga negatif 24 darjah sejuk dia, negatif 18 darjah Celsius sehingga negatif 24 darjah Celsius. Pada suhu kurang daripada negatif 18 darjah Celsius, tindakan enzim tadi akan terhenti. Dan pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma juga akan terencat. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui penyejuk bekuan seperti makanan laut, daging, ayam, ikan. Kalau biasa Nisa, kalau beli seperti makanan yang basah, ayam, cepat-cepat masuk dalam peti ais. Betul, masukkan di dalam peti sejuk. Bahagian sejuk beku Bahagian sejuk beku. sekali. Betul. Bukan bahagian biasa ya, bahagian sejuk beku ya. Sebab supaya kita mungkin nak makan pada hari yang berikutnya. Ya, betul. Memerlukan masa, so kita pastikan bahawa tiada pembiakan mikroorganisma tadi berlaku. Baik. Dan kita buat kaedah ini untuk membuatkan makanan ini jadi lebih tahan lebih lama. Lebih lama. Okey, seterusnya kita ada kaedah penyinaran. Iaitu kaedah makanan didedahkan kepada sinaran seperti sinar gamma, sinar ultra ungu, sinar X. Contoh kita ada mikroorganisma ni iaitu Salmonella species dan Campylobacter dalam daging mentah. Dan serangga seperti kutu beras yang boleh merosakkan makanan berkenaan. Kalau kita simpan beras tu, kita simpan di dalam bekas yang tertutup untuk mengelakkan daripada ada makroorganisma seperti kutu beras ni yang boleh merosakkan beras tersebutlah. Sinaran mengayon juga memperlahankan proses penjambahan biji benih, iaitu pertunasan sayur-sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Contoh produk makanan yang diproses melalui penyinaran seperti sayur-sayuran, biji rindang, buah-buahan. Kita seterusnya pergi yang ke-8 yang terakhir Betul ya Adam? Okey, Adam jawab tadi ke 88-nya tadi. Adam ke Mio yang jawab tadi? Cikgu. Mio. Okey. Mio ya. Okey. Saja bergurau dengan Adam dengan Mio. Okey, Mio, betul ya yang ke-8 iaitu? Cuba Mio sebutkan sikit apa yang ke-8 iaitu? Yang ke-8 adalah pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum. Nak cerita sikit tak berkenaan dengan pembungkusan vacuum ni? Macam mana? Okey. Boleh Mio? Boleh Mio? Boleh ceritakan sikit? Macam mana agaknya pembungkusan vacuum ni? Saya paskan kepada Adam Zikri. Oh, okay. Dia nak paskan kepada Adam Zikri. So, Adam Zikri yang nak menjawab pembungkusan vacuum. Okey, silakan Adam. Okey, cikgu. Pembungkusan vacuum ni bagi saya dia kaedah yang menyingkirkan udara itu. Memang zero air dalam tu. Tak ada udara langsung dalam tu. Okey, maksudnya dia buat udara dalam tu ya? Ya. Alright. Dan daripada bekas atau plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup. Okey, maksudnya bagus. Tak boleh mikroorganisma membiarkan. Okey, bagus. Jawapannya itu sangat-sangat menarik dan tepat.
berdasarkan pada pembungkusan vacuum ni. Yang pertama ada cakap tadi adalah kaedah kita nak singkirkan udara. Sebab dalam udara ni kita tahu ada pelbagai jenis mikroorganisma, okey. Dan di mana kita nak buang semua udara dalam beg plastik tadi supaya mikroorganisma tadi tidak dapat bertindak balas dengan bahan makanan yang kita bungkuskan. Betul. Okey. Dan kita ada seterusnya iaitu ketiadaan udara ini menyebabkan mikroorganisma tadi yang akan memberhentikan proses pengoksidaan makanan. Okey, kita ada contoh produk makanan yang menggunakan pembungkusan vacuum ni. Iaitu seperti kacang yang kita bungkuskan di dalam packaging, dalam paket kan. Betul, beras pun ada je. Beras. Kita ada durian. Musim durian sekarang ya. Okey, tengok durian dibungkus dalam satu paket Okey, mungkin murid-murid di rumah pun tengok kalau dekat pasar raya biasanya banyak dibungkus jenisnya. kan. Dibungkus dalam paket tu tujuannya adalah untuk mengelakkan tindak balas mikroorganisma dan juga sayur-sayuran. Ya, baiklah Cikgu, nampaknya kita telah membincangkan tentang ke-8 teknologi pemprosesan makanan. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini bersama-sama dengan calon-calon SPM 2022 seluruh Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Kita pun tak nak cakap banyak. Jom kita teruskan perbincangan kita dengan Cikgu Roslan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. So kita teruskan dengan teknik menjawab untuk teknologi pemprosesan makanan. Tapi sebelum tu Nisa, kita kena pergi sedikit berkenaan dengan apakah dasar keselamatan makanan kebangsaan. Okey, kita tengok kat sini dasar keselamatan makanan kebangsaan ini telah dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, melalui program keselamatan makanan. Sebab makanan yang kita nak makan tu kita perlu ada perlindungan. Kita perlu tahu dia punya khasiat, dia punya selamat ataupun tidak. Okey, tujuannya adalah untuk melindungi orang awam ataupun orang yang membeli makanan tadi, pengguna tadi, berkenaan dengan risiko pengambilan makanan yang mengancam kesihatan tadi. Makanan kesihatan seperti suplemen, kita ada banyak nampak makanan yang tiruan, yang tidak mempunyai kandungan dari segi keselamatannya. Itu sepatutnya dasar keselamatan makanan kebangsaan ini dapat membantu supaya makanan tadi dapat orang awam ataupun pengguna tadi dapat dilindungi, lebih peka pada makanan tersebut. Okey, kita ada dasar keselamatan negara makanan kebangsaan ini adalah berdasarkan kepada penggunaan memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan mereka. Okey, di mana proses pemilihan makanan pengguna memilih makanan ini, kerajaan mengawal mutu makanan tersebut melalui dua kaedah, iaitu Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan Makanan 1985. Okey, so kita tengok sikit Akta Makanan 1983, iaitu merupakan undang-undang Malaysia dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan, penipuan, iaitu makanan yang berkaitan dengan penyediaan, penjualan, penggunaan makanan Okey, murid-murid di rumah ataupun di Google Meet pun sama. Okey, pastikan makanan yang dibeli, yang digunakan tadi, tahu dia punya isi kandungan dan bagaimana cara untuk melindungi diri daripada jika makanan-makanan tadi tidak berkhasiat dan memberikan ancaman kepada kita. Okey, kita ada akta dan kita ada peraturannya. Okey, secara ringkasnya mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau merosakkan kesihatan pengguna akan didenda, dipenjarakan kedua-duanya sekali jika kesalahan disabitkan di mahkamah. Okey, dan juga sama seperti peraturan makanan pada 1985, yang ini lebih kepada bagaimana label makanan tadi. Okey, sebut pasal label, so kita akan pergi kepada teknik menjawab apakah label-label yang diperlukan pada pembungkusan makanan tadi. Okey, so ini kita tengok contoh label makanan yang biasa yang kita nampak pada makanan dalam pembungkusan makanan tersebut. Okey, kita nak pergi kepada soalan contoh SPM format KSSM kertas 2 bahagian B berkenaan dengan label atau pembungkusan makanan. Okey,
Kita tengok yang pertama berkenaan soalan berkenaan dengan pembungkusan roti. Roti manis. Ya. Pernah makan roti manis? Selalu cikgu. Selalu kan? Okey, so kita tengok siapa yang nak baca soalan dan cuba jawab. Okey, Wan angkat tangan yang pertama, Wan. Okey, so kita tengok soalan pertama, Wan boleh tolong bacakan? Silakan. Okey, silakan Wan. Okey. Raja 1 menunjukkan pembungkus roti dengan maklumat yang tidak lengkap. Okey. Pada Raja 1 di atas, tuliskan semua maklumat yang diperlukan mengikut Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Yes, betul. So kita ada dua, iaitu yang menguatkuasakan, iaitu Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 berkenaan dengan pembungkusan roti. So yang pertama sekali, okey, murid dari rumah pun boleh buat catatan sedikit. Okey, pertama sekali sebelum murid Google Meet kita Wan nak menjawab, okey, cikgu akan berikan tips sedikit bagaimana nak jawab soalan ini. Okey, yang pertama kita tengok pada rajah. Okey, rajah yang dinyatakan itu adalah berkenaan dengan satu pembungkusan roti, iaitu roti manis. Okey, tiada apa-apa maklumat yang diberikan. Okey, so kita tengok berdasarkan berapakah jumlah markah yang diperlukan, berapakah jumlah jawapan diperlukan berdasarkan kepada markah yang diperuntukkan. Baik. So markah di situ adalah 3 markah. So dan jawapan yang diperlukan juga adalah 3 jawapan. Okey, kita tengok markah baru kita jawab. Ya. Okey, sebab markah ini menentukan untuk satu jawapan yang betul, satu markah untuk bahagian B. Okey, boleh Wan teruskan apakah jawapan yang Wan rasa yang paling sesuai untuk jawapan pada soalan nombor 1? Teruskan Wan. Okey, nombor 1 kuantiti. Ataupun berat bersih dia. Okey. Kuantiti atau berat bersih. Okey. Nombor 2 alamat dan nama pengeluar. Oh, alamat dan pengeluar. Okey. Yang last sekali tarikh luput. Tarikh luput. Kita semak cikgu. Betul, kita semak. Murid-murid di rumah boleh semak jawapan. Yang pertama, boleh semak juga murid-murid di rumah. Okey, yang pertama iaitu tarikh luput. Ya. Betul Betul Wan Iaitu Nisa, tarikh luput paling penting pada makanan yang kita nak beli. Kita nak tengok adakah dia dalam melepasi tarikh luput. Okey, yang kedua kuantiti ataupun berat bersih. Baik. Kuantiti, berapa berat, adakah bersesuaian dengan tanda kuantiti atau berat bersih yang diberikan itu sesuai dengan berat makanan tadi. Okey, dan yang ketiga iaitu nama dan alamat pengeluar. Agak-agaknya kenapa pentingnya nama dan alamat pengeluar ni? Sebab kita tahu kan kalau makanan tu rosak, kita akan buat aduan pada alamat ataupun pengeluarnya siapa. Cikgu, kalau semasa menjawab soalan, boleh ke kalau saya sekadar tulis maklumat pengeluar? Okey. Adakah diterima? Maklumat pengeluar yang termasuknya adalah seperti nama dan alamat. Diterima. Diterima. Ada berkenaan dengan maklumat berkenaan dengan pengeluar seperti nama dan alamatnya sekali. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan B, iaitu antara maklumat dalam 1A tadi, yang manakah paling penting anda pertimbangkan sewaktu membeli roti manis itu? Okey, di antara banyak-banyak label tu, okey, murid-murid di rumah pun boleh cek sendiri apakah yang paling penting. Yang ini bila beli makanan yang pertama sekali yang tengok. pertama sekali kita nak tengok dulu. Baik. Okey, so soalannya tengok sebelum jawab kita tengok markah dulu. Baik. Markah yang pertama adalah berdasarkan apakah pertimbangan dan untuk yang kedua soalannya adalah sebab. So markahnya adalah 2. So kita perlu bagi satu pertimbangan untuk satu markah. Baik. Dan juga sebabnya adalah satu markah. Okey, siapa yang nak jawab? Boleh? Ada nak Okey, Adam. Silakan Adam. Paling tinggi angkatnya. Okey, Silakan paling Adam. tinggi semangat dia. Okey. Silakan Adam. Apakah jawapan yang pertama? Baik, dari pengalaman saya sendiri, kalau saya ambil makanan ke beli makanan apa-apa makanan di supermarket, saya akan tengok expiry date dia dulu. So saya akan jawab expiry date, tarikh luput. Tarikh luput. Okey, tarikh luput. Sebabnya? Kenapa? Kenapa?
Sebabnya kalau contoh kalau expired dia dah lepas, kemungkinan kalau kita makan kita boleh dapat food poisoning lah, keracunan makanan. Keracunan makanan. Okey, Baik. kita tengok jawapan. Betul Kita tak terima. apa yang anda fikirkan tadi? Sama ke tidak? Okey, betul. Tarikh luput. Tepat sekali. Dan cikgu pun sama, cikgu rasa Ya, Nisa pun betul. sama. Dia akan tengok tarikh luput dulu. Okey, sebabnya apa? Untuk mengelakkan daripada keracunan makanan. Makanan yang tadi yang telah rosak boleh menyebabkan keracunan makanan. Baik. Alright. Soalan okey. seterusnya. Soalan seterusnya, kita ada berkaitan nyatakan satu kesan ke atas kesihatan seseorang bila mengamalkan memakan terlalu banyak roti manis secara berterusan. Okey, murid-murid di rumah pun boleh fikir-fikirkan apakah jawapannya kalau makan roti manis ni banyak sangat. Agaknya apa? Markahnya adalah satu markah sahaja. Ya. So satu saja jawapannya. Boleh siapa yang nak cuba? Okey, Mio. Silakan Mio. Mio angkat tangan. Okey, baik cikgu. Oh ya. Jadi jawapan saya yang relevan dengan soalan ni ialah jika kita mengamalkan pemakanan roti manis yang berlebihan, Okey. yang berterusan, kita akan mengidap penyakit obesiti. Obesity. Ya. Obesity kalau makan roti manis banyak sangat secara berterusan. Kita semak betul Kita tidak? semak. Okey, betul. Ada satu jawapan yang diterima di situ adalah obesity. Okey, tapi juga ada jawapan yang kedua yang juga diterima adalah diabetes. Sebab roti tu manis, cikgu. Macam senyuman saya, cikgu. Ya, betul. Tapi yang senyuman ini tidak akan menyebabkan diabetes. Memang manis. Okey, hari pagi makan roti manis, tengah hari memang kita akan menjadi diabetes lah. Ya, akan betul. kena Pendek penyakit kata, diabetes dalam tadi. pengambilan makanan pun berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Sebab itu penting untuk kita membaca label tentang kandungan setiap makanan Yes. yang dibeli. Yang Baiklah, dibeli. kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Orang kata kurangkan manis dalam makanan. Ya. Lebihkan manis dalam Dan senyuman. Jumpa senyuman. selepas ini di Didik Okey. TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022. Kita nak teruskan perbincangan kita bersama-sama dengan calon-calon SPM 2022. Jom cikgu, kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, so kita teruskan dengan untuk soalan contoh teknik menjawab SPM format KSSM kertas 2 bahagian C. Baik. Ini satu-satunya bahagian di mana murid-murid mungkin di rumah di Google Meet ni mungkin berdebar nak jawab soalan ni sebab dia melibatkan satu penulisan yang agak panjang. Tapi di sini cikgu akan berikan beberapa tips iaitu bagaimana nak jawab soalan ni bahagian C ni supaya dia nampak lebih mudah. Bila kita nak jawab soalan bahagian C ni kita mesti soalannya panjang, esainya panjang. Pening dah kepala. Okey, so cikgu akan berikan beberapa tips yang boleh kita gunakan untuk murid-murid di rumah dan murid-murid Google Meet supaya rasa lebih mudah untuk jawab soalan bahagian C ni. Okey, kita pergi kepada contoh soalan contoh. Yang pertama iaitu huraikan situasi berikut mengikut kaedah teknologi pemprosesan makanan yang paling sesuai. Dan sebelum cikgu teruskan, cikgu nak maklumkan ini adalah soalan bahagian C, soalan pilihan. Pilihan. Kita ada dua soalan iaitu soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Okey, dan soalan 12 dan 13 ini murid-murid di rumah kena ingat dan Google Meet kita boleh buat pilihan. Kita boleh pilih yang mana lebih mudah, lebih banyak fakta yang boleh kita jawab. Lebih yakin. Lebih banyak markah yang kita akan perolehi. Yang penting markah. Okey. So kita ada dua situasi di sini. Okey, situasi yang pertama iaitu seorang nelayan memperoleh banyak tangkapan ikan. Terangkan bagaimana beliau menyimpan ikan-ikan tersebut untuk satu jangka masa yang lebih lama. Okey. Dan soalannya adalah wajarkan pemilihan kaedah yang paling sesuai. Okey. Maknanya kita jawab kemudian kita beri kita wajarkan. penerangan. Kita jawab, kita terang, okey, kita nyatakan kaedah, kita buat penerangan dan kita buat wajaran. Okey. Dan kita ada yang kedua, situasinya adalah pertambahan populasi rakyat Malaysia
akan menyebabkan peningkatan makanan. Permintaan makanan. Terangkan kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Buat pemilihan yang sesuai. Baik. Okey. So kita tengok situasi yang pertama dulu. Mungkin ada di antara murid Google Meet kita yang nak kongsikan apakah jawapan yang sesuai ataupun penerangan berkenaan dengan situasi kita yang pertama, iaitu wajarkan pemilihan kaedah yang paling sesuai. Mungkin ada murid-murid di rumah pun boleh sediakan, ambilkan kertas sambil-sambil tu boleh buat sedikit catatan apakah jawapan sebelum kita bincangkan sama-sama apakah jawapannya. Okey. So murid-murid di Google Meet, siapa yang nak mencuba? Ada yang nak cuba? Kena cuba, angkat tangan. Okey, Alia. Silakan. Alhamdulillah. Silakan Alia. Okey, apakah jawapannya? Okey, boleh saya cuba cikgu? Okey, silakan Alia. Tapi saya dapat 2 kaedah je. Okey, 2 kaedah sahaja. Okey, yang saya rasa kaedah pertama kita boleh cuba pengetinan. Pengetinan, okey. Cara-caranya ikan dipanaskan di bawah tekanan tinggi dalam 121 darjah Celsius. Hal ini kerana bagi membunuh mikroorganisma serta sporanya. Okey, Lepas tu makanan yang dah panas tu dimasukkan ke dalam tin yang telah disterilkan, dan last sekali tin dipeterikan. Okey, ditutuplah. Maksudnya ditutup. Right. Okey. Okay, yang kedua yang saya rasa adalah pendehidratan. Okey, pendehidratan. Sebenarnya air disingkirkan daripada ikan. Okey. Mungkin kita boleh jemur ikan di bawah cahaya matahari Okey. atau secara mengasap. Okey. Jadi keadaan air ini menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma terbantu. Okey, alhamdulillah. Okey. Jelas dan terang jawapannya tadi untuk 2 kaedah yang Alia perolehi, iaitu nak bantu seorang nelayan ni bagaimana nak menyimpan ikan-ikan tersebut. Okey, ada lagi tak yang siapa di antara murid-murid di Google Meet yang nak tambah ke? Okey, Wan, kita dengar ada Wan nak tambah mungkin satu ataupun 2 kaedah lagi. Macam mana? Saya nak tambah lagi satu. Boleh kita tambah lagi satu, ya. Wan. Iaitu penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan. Okey. Cara dia simpan ikan tu pada suhu paling rendah, iaitu negatif 180 darjah Celsius. Okey. Dan ke bawah. Okey. So suhu yang rendah tu dia tak membunuh mikroorganisma, tapi dia menghentikan aktiviti mikroorganisma tu. Okey. Sebelum kita tahu bahawa suhu yang rendah, mikroorganisma aktivitinya akan terhenti. Dia bukan untuk membunuh mikroorganisma. So murid-murid di rumah pun tolong pastikan penggunaan perkataan istilah tu penting. Maksudnya jika kita sejukkan dia bukan untuk membunuh, tapi untuk memastikan aktivitinya terhenti ataupun terbantut. So dia nak jawab dalam soalan tu, pastikan jangan kata dia mati, dia tak mati. Okey. So kita tengok betul ke tidak ketiga-tiga kaedah yang diberitahu oleh Alia dengan Wan tadi. Kita tengok. Alright. Okey. Kita ada tengok markahnya adalah 6 markah. Okey, bagaimana pemakaian dibuat adalah berdasarkan pada pertama, iaitu kaedah. Kaedah nyatakan kaedah 1 markah dan penerangan 1 markah. 1 markah. Baik. So jadi untuk setiap kaedah yang kita gunakan diperuntukkan 2 markah. So untuk 6 markah kita perlu nyatakan 3 kaedah. Okey, 3 kaedah akan memperuntukkan 6 markah. Okey, so janganlah tulis lebih kurang daripada 6 markah tadi. Kebanyakannya mungkin kita terlepas pandang. Cikgu nak bagi saya tips yang sebelum kita jawab, pastikan kita tengok markah tu dulu. Tengok markah dulu. Supaya jawapan yang kita berikan ni tadi mencukupi untuk kita dapat markah penuh untuk setiap jawapan yang kita berikan. Maklumlah cikgu, ketika menghadapi peperiksaan SPM mungkin berdebar masih ada. Tapi jadi yang penting mudah untuk melakukan kecuaian. Ya, betul. Alihkan sikit ke tengok markah dulu. Ya, betul. Tengok supaya tengok markah dulu ya. Okey, penyejuk bekuan, okey, pengetinan, okey.
dan pendehidratan. Okey, tahniah kepada Wan dan Alia. Okey, telah berjaya memberikan kaedah-kaedah yang membantu tadi nelayan untuk menyimpan ikan-ikan mereka tadi. Okey, dan kita tengok dekat sini markah diperuntukkan 6. Tapi untuk bahagian C kertas 2 ini markah diperuntukkan 7. Satu lagi berkenaan dengan wajarkan pemilihan kaedah yang paling sesuai. So, apakah di antara kaedah ini 1 2 3 ni, apakah kaedah yang paling sesuai? Okey, so nak diingatkan juga supaya jangan ambil kaedah yang lain. Kaedah yang kita nyatakan itu, kita pilih salah satu daripadanya. Yang dah sedia ada. Yang sedia ada. Baik. Yang kita dah pilih jawapannya, so kita dikendaki untuk wajarkan jawapan pada yang kita pilih. So kalau tiba-tiba kita ambil kaedah yang lain, so markah tadi mungkin akan ditolak lah berdasarkan contoh saya pada pilih 3 ni, penyejuk bekuan, pengertian peridatan, tiba-tiba wajarkan tu saya pilih pembungkusan vakum. Okey, usaha vakum, yes. Kehilangan markah. Kehilangan markah. So Baik. kita pilih berdasarkan pada yang kita senaraikan. Okey, siapa nak cuba? Mungkin ada sesiapa nak cuba? Kongsikan jawapan. Nak kongsikan jawapan? Okey, Alia. Okey, Alia lagi. Okey, Alia. Silakan Alia. Alia pilih yang mana untuk wajaran ni? Antara 3 kaedah yang tadi tu saya rasa penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan. Okey, kita tengok betul ke tidak jawapan. Oh, okey. Wajaran pemilihan kaedah yang paling sesuai dah betul. Penyejuk bekuan ya. Okey, iaitu kaedah terbaik bagaimana kita untuk menyimpan ikan itu dalam satu jangka masa yang lama kerana suhu yang sangat rendah dapat menghentikan aktiviti mikroorganisma, bukan membunuh mikroorganisma, menghentikan aktiviti mikroorganisma. Okey, dapat 1 markah. Okey, untuk situasi yang kedua, tadi nampak macam tim perempuan je yang jawab. So kali ini kita bagi kepada Mio dan Adam Zikri pula untuk menjawabnya. Baik. Okey, murid-murid di rumah pun mungkin dah bersedia untuk berikan contoh jawapan untuk situasi yang kedua. Okey, kita nak mulakan dengan Mio ataupun Adam. Silakan, boleh bacakan dulu soalannya sebelum berikan jawapan. Sebelum berikan jawapan, Mio boleh bacakan soalannya? Okey, soalan dia ialah pertambahan populasi rakyat Malaysia akan menyebabkan peningkatan permintaan makanan. Terangkan kaedah untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey. So, apakah kaedah, apakah penerangan untuk situasi soalan berikut? Okey, Mio boleh kongsikan jawapannya? Tengok markah dulu. Boleh. Tengok markah dulu. Markahnya adalah 6 markah. Markah 6 markah Baik, silakan Mio. Okey. Okey, baik. Antara perkara yang kita boleh lakukan adalah penggunaan teknologi moden. Hal ini kerana penggunaan teknologi moden mampu untuk memudahkan kerja serta meningkatkan pengeluaran hasil. Baik. Okey, penggunaan teknologi moden. Itu satu. Okey, satu. Yang kedua? Satu lagi, yang kedua ialah penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. Okey, gunakan tanah dan kawasan perairan yang optimum. Okey, yang ketiga Mio? Saya boleh dapat 2. Oh, dapat 2 juga. Sama macam Alia ada. So, siapa yang nak tambah satu lagi? Adam Okey, Zikri Adam. nak Okey, bantu. silakan Adam. Silakan. Saya nak tambah Ego. Okey. Saya rasa yang lagi satu ialah penggunaan bakar yang bermutu Ego. Okey, penggunaan bakar yang bermutu. Okey. Penerangan saya ialah pihak-pihak yang bertanggungjawab boleh menjalankan penyelidikan. Baik. Sepatutnya untuk mendapatkan bakar yang bermutu. Oh, maksudnya yang kita berkualiti. kena buat, Adam kata ni, kita kena buat penyelidikan, kita kena buat pembangunan berkenaan dengan produk ataupun bakar tadi supaya dia lebih dapat dari segi kualiti yang lebih baik. Okey, so kita tengok apakah jawapannya untuk kita semak ya. Dapat ke 6 markah ni cikgu. Okey, 6 markah ni. Okey, yang pertama, penggunaan bakar yang bermutu. Betul, tepat sekali Adam. Okey, iaitu penyelidikan dijalankan untuk
mengacukan bijirim, buah-buahan, haiwan ternakan okey, untuk mendapatkan baka yang bermutu dan lebih berkualiti. Okey, lebih tahan penyakit. Okey, dan dapat mengeluarkan hasil yang lebih banyak pada masa yang singkat. Okey. Yang kedua, kita ada penggunaan teknologi moden seperti Mio cakap tadi. Iaitu penggunaan jentera, alat moden, memudahkan kerja untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Okey, dan yang ketiga, penggunaan tanah kawasan perairan secara optimum. Penggunaannya adalah secara meluas, di mana sistem integrasi yang melibatkan pemeliharaan ternakan dan penanaman tumbuhan di tanah dapat meningkatkan pengeluaran makanan. Okey, ada 6 markah. Okey, ada 6 markah dan ada 6 kaedah, ada 6 pemilihan yang sesuai dan ada 3 penerangan dan ada 3 kaedah. So cukup 6 markah. Alright, dan kita buat pemilihan yang paling sesuai. Paling sesuai. Antara ketiga-tiga yang kita dah sebutkan tadi. Baik. So pilih satu yang paling sesuai. Siapa nak cuba? Okey, Adam. Jawapan? Dua-dua nak angkat, nak pilih. Silakan Adam. Okey, silakan Adam. Okey, Go. Sebagai saya, pemilihan yang paling sesuai seperti yang Mio cakap tadi, penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. Okey. Sebab kaedah ni merupakan kaedah yang menjaga kualiti ternakan dan penanaman tumbuhan. Secara tidak langsung, pengeluaran makanan dapat ditingkatkan sejurus dengan penambahan populasi rakyat Malaysia. 10 markah. Tak boleh, satu je. Okey, kita tengok betul tidak jawapannya. Okey, satu markah. Okey, iaitu pemilihan paling sesuai iaitu penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Betul? Kaedah ini dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Baiklah, Cikgu, sebenarnya kita telah tiba di penghujungnya. Tetapi sedikit pesanan dan mungkin tips kepada calon-calon SPM 2022 berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih kepada Nisaya. Okey, so saranan Cikgu kepada calon-calon SPM di luar sana untuk SPM 2022. Okey, untuk kita ada bincangkan 2 bahagian hari ini, iaitu bahagian B dan bahagian C. Okey, seperti yang Cikgu maklumkan sebelum ni, okey, kita nak jawab soalan bahagian C ni, yang pertama sekali kita kena tengok markah. Okey, pastikan markah berdasarkan pada jumlah jawapan yang kita nak jawab. Maksudnya kita akan dapat markah penuh daripada markah yang jawapan daripada markah yang diperuntukkan. Okey, untuk bahagian B, okey, jangan jawab panjang-panjang sangat. Jawab apa yang dikendaki. Kalau boleh, pertanyaan satu jawapan, satu soalan dengan satu jawapan. Jadi bahagian B tidak perlu nak menulis panjang-panjang atau isi. Panjang-panjang. Yang nak panjang ni bahagian C tadi. Baiklah. Yang itu kena panjang-panjang. Baiklah, dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ahmad Roslan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid juga dari sekolah yang sama bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Koh Kian Ni dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM. Teruskan menonton siri Sukses SPM 2022. Saya Nisaki, kita jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Sama. Bye semua. Terima kasih. Bye. Sama.